Okay, dalam bab 1 ni dia ada 7 subtopik. Okay, so hari ni kita akan cover yang 1.1 lah, strategi penyelesaian masalah. Okay, ni dia punya subtopik yang lain. Dia ada 3 tu lah yang saya akan cover hari ni. Keperluan penyelesaian masalah berstrategi, ciri-ciri penyelesaian masalah berkesan, dan proses menyelesaikan masalah. Apa itu masalah? Masalah adalah situasi yang tidak disukai, cabaran dan peluang yang dihadapi dalam kehidupan. Okay? Kita sekarang ni semua ada masalah. Masalah tidak boleh ke sekolah. Okay? Masalah bila terlalu banyak Google Classroom, terlalu banyak grup WhatsApp ni, grup Telegram, takut kita terlepas pandang. Okay? Itu antara masalah lah. Setiap manusia ada masalah tersendirilah. Okay? So benda yang tidak disukai, so masalah ni benda yang kita tak suka. Ada masalah juga ada cabaran, macam mana kita nak selesaikan masalah, dan peluang yang dihadapi dalam kehidupan. Okay? Itu pengertian masalah. Okay? Setiap masalah ada jalan penyelesaian. Okay? Perlu ada teknik untuk selesaikan masalah. Contoh macam COVID sekarang lah. Itu masalah satu dunia sekarang. Dia ada jalan penyelesaian dia. Jalan penyelesaian dia, kalau ikutkan PM kata, stay at home. Itu mungkin salah satu jalan penyelesaian. Sekarang ni mungkin ada orang kata vaksin pula yang akan datang. Mungkin itu salah satu jalan penyelesaian. So, vaksin itu adalah teknik untuk selesaikan masalah. Stay at home juga adalah salah satu teknik untuk selesaikan masalah. Itu contoh lah. Okay. Alright. Teruskan 1.1.1. Okay. Mengapa perlu strategi untuk selesaikan masalah? Ada 4 poin yang utama. Yang pertama, untuk meningkatkan kemahiran berfikir. Bila kita ada masalah, secara tidak langsung dia meningkatkan cara kita berfikir. Macam mana kita nak hadapi, macam mana kita nak selesaikan masalah. Okay? Secara tidak langsung kita berfikir. Okay? Yang kedua, membantu pengembangan sesuatu konsep. Maksud dia, bila kita dah jumpa, contoh kita ada masalah dan kita jumpa satu jalan, dengan jalan tu kita cari jalan yang lain. Itu maksud dia, kita mengembangkan sesuatu konsep. Okay? Mewujudkan, yang nombor 3, mewujudkan komunikasi dua hala. So, bila kita ada masalah, secara tidak langsung, kita akan berbincang. Kita akan tanya pendapat kawan kita, tanya pendapat guru, pendapat kaunselor, okay, untuk selesaikan masalah. Yang keempat, menggalakkan pembelajaran sendiri. So, bila ada strategi untuk selesaikan masalah, kita, orang kata, berada dalam survival mode. Macam mana kita nak solve, macam mana kita nak selesai, macam mana kita nak hadap masalah yang kita hadapi tu. Okay. Penyelesaian masalah, proses mengkaji butiran sesuatu untuk mendapatkan satu penyelesaian. Ini dia punya, orang kata, maksud dia lah. Boleh dapat dalam buku teks muka surat 3. Okay, komputer boleh digunakan untuk membantu menyelesaikan masalah. Komputer, sebelum kita atasi masalah, kita perlu faham secara jelas masalah apa yang kita sedang hadapi. Okay? Komputer ni ada, kadang lah, boleh bantu kita selesaikan masalah. Macam-macam sekarang boleh selesaikan masalah dengan adanya komputer ni. Okay? Sebab dengan adanya komputer, ada internet. Ada internet, kita boleh cari semua. Cara nak masak Maggi, cara nak masak ikan sekian-sekian. Cara lah, semua benda lah ada dalam komputer tu. Okay? Sebelum kita hadap masalah, kita fikir macam ni, kita kena memahami apa benda lah masalah yang kita hadapi sekarang ni. Okay? Ya, pemikiran komputasional membolehkan kita memahami masalah yang kita hadapi untuk membantu menyelesaikan masalah kompleks. Itu maksud pemikiran komputasional. Okay? Teknik pemikiran komputasional ada 4. Yang pertama, teknik leraian, decomposition. Yang kedua, pengecaman corak, pattern recognition. Yang ketiga, peniskalaan.
abstraction, dan yang terakhir adalah algoritma. Okey, teknik pemikiran computational ni tolong hafal, tolong ingat. Ini soalan ni abang kata selalu ditanya dalam exam. Tak kisahlah level sekolah punya exam ke, SPM punya exam ke. Okey, benda ni tolong hafal. Dia punya jenis-jenis pemikirannya lah dan maksud-maksud dia. Okey, so kita sentuh dulu hari ni teknik leraian. Okey, teknik leraian. Lerai ni maksud dia kita lerai kecil-kecil. Okey, lerai. Meleraikan kesutan, cik. Okey, leraikan. Yang pertama, memecahkan masalah kepada bahagian terkecil dan terkawal. Yang kedua, penguraian masalah, memecahkan masalah kompleks kepada bahagian yang mudah diuruskan. Okey. So, teknik leraian memecahkan kepada bahagian kecil dan penguraian masalah, memecah masalah kompleks kepada bahagian mudah diuruskan. Okey, kalau tengok dekat sini, contoh gambar basikal di sebelah dipecahkan kepada bahagian-bahagian lebih kecil. Okey. Dia begini tau. Katakanlah awak ada basikal awak ada masalah. Contohnya bila berjalan ada bunyi something. Okey. Okey. So bila untuk selesaikan masalah tersebut, kita buat teknik leraian. Kita pecahkan bahagian-bahagian basikal ni kepada bahagian-bahagian kecil untuk cari apa masalah, apa yang menyebabkan bila basikal kita berjalan mengeluarkan bunyi yang tidak best. Okey, contohnya bila kita jalan tu kan, bunyi berdenyit ke. Okey. So, kita nak cari mana punca dia. So, bila kita ada basikal tu, awak bayangkan basikal awak tu, kita leraikan kepada bahagian kecil-kecil. Sampailah kita jumpa masalah basikal tu. Apa yang menyebabkan keluar bunyi tu. Okey. So, kalau kita tengok kat gambar basikal tu, dia ada bahagian handle. Dekat handle tu pula ada loceng. Okey, dekat tayar tu pula ada rim lidi dia, ada tayar dia. Okey, dekat dia punya sprocket dengan rantai tu, ada pedal. Okey, ada set sprocket dan rantai. Mungkin bila kita lah leraikan pada kecil-kecil tu, kita boleh jumpa masalah apa puncanya menyebabkan bunyi berdenyit bila kita berjalan. Okey? Itu maksud teknik leraian. Next, pengencapan corak. Okey, teknik yang boleh dilakukan antara masalah yang berlainan. Yang kedua, teknik ini juga boleh dilakukan dalam bahagian yang kecil dalam masalah yang sama. Yang ketiga, menghasilkan idea yang boleh digunakan untuk selesaikan masalah lain yang mempunyai persamaan. Masalah yang ada pengencaman corak yang sama lebih mudah diselesaikan. Okey. Pengencaman corak. Okey. Tengok ni, simulasi dia. Okey, rajah di sebelah merupakan simulasi pergerakan menyusun 4 buah kad yang tertulis pada kotak dengan urutan naik. Bolehkah anda mengecam corak pergerakan tersebut? Okey. Tengok kedudukan awal tu. 10, 4, 1, 7. Kita sekarang ni kita nak susun ikut nombor dengan urutan naik. Okey. So, benda yang pertama kita comparekan dulu antara 10 dan 4. Okey. Untuk urutan naik mestilah nombor kecil ke nombor besar, betul? So, 4 dan 10. 10 dan 4. So, langkah pertama kita sort 4 berada di tempat 10. 10 mengambil tempat 4. So, kita akan dapat 4, 10, 1, 7. Okey. Kemudian kita compare pula antara 10 dengan 1. Bila kita compare ke 10 dengan 1, 1 kurang daripada 10, 1 akan ambil tempat di kedudukan yang kedua. 10 akan mengambil kedudukan yang ketiga. So, dia akan jadi 4, 1, 10, 7. So, kalau kita buat pengencapan corak lagi, langkah yang ketiga, kita ulang benda yang sama. Okey, sampailah kita selesai pada kedudukan akhir 1, 4, 7, 10. Boleh? Itu maksud dia pengencaman corak. Kita cam dulu corak dia macam mana, kemudian kita susun. Okey? Tengok. Boleh? Nah, ini dia punya penerangan lebih detail lah.
Okey, persamaan, perbezaan. Okey. So, nombor yang lebih kecil disusun sebelah kiri setiap kumpulan. Benda sorting lah. Okey, itu maksud pengencaman corak. Contoh, bila kita dah cam corak dia, yang kecil, nombor yang kecil akan bergerak ke kiri. Nombor yang besar akan bergerak ke kanan. Tu dia punya pattern dia. Macam mana dia bergerak? Nombor kecil ke kiri, nombor besar ke kanan. Itu maksud pengencaman corak. Okey, contoh yang lain juga pengencaman corak kita boleh ambil lah. Kalau awak tengah main bersukan lah. Katakan awak tengah buat lawan. Okey. Dia bagi situasi pasukan bola sepak akan berlawan dengan pasukan nombor 2 pada peringkat separuh akhir. Apa taktik yang kita gunakan untuk menang dalam game tersebut? So, bila kita nak buat begitu, kita kena analisis lah corak dia. Kita kena cam corak dia. Apa yang taktik pasukan lawan guna, bagaimana pasukan lawan bergerak, macam mana dia hantar bola, macam mana dia cara bertahan, cara dia serang. Itu contoh pengencapan corak lah. Next, penikalaan abstraction. Teknik mengeluarkan maklumat yang penting daripada sesuatu masalah. Teknik ini juga membuang maklumat yang tidak penting dalam sesuatu masalah. Ini contoh. Arnab merupakan haiwan peliharaan yang mudah dijaga. Ciri-ciri seekor arnab hampir sama walaupun berbeza genetik. Kita tengok tu. Arnab, objek. Telinga panjang, ekor kecil dan bulat, jambang. Ciri yang boleh kita abaikan, saiz, warna, bulu. Tak kisah masuk dia kat sini. So, kalau arnab, dia mesti telinga panjang, ekor kecil, bulat dan ada jambang. Maksudnya bulu dekat bahagian kepala dia tebal. Saiz. Ciri-ciri yang boleh ditanggalkan. Saiz, warna, bulu. Tak kisahlah saiz besar ke kecil ke, dia masih arnab. Warna juga. Walaupun dia hitam ke, putih ke, tompok ke, dia tetap arnab. Sama juga dengan bulu dia. Bulu tebal ke, bulu nipis ke, dia tetap arnab. Tu maksud dia abstraction. Abstraction, ciri-ciri yang arnab ada telinga panjang, ekor kecil dan bulat, jambang. Ambil yang orang kata ciri-ciri yang penting saja untuk dijadikan orang kata sebagai untuk selesaikan masalah. Boleh? Alright, algoritma adalah urutan langkah untuk selesaikan masalah secara sistematik. Bila ada urutan langkah ni mesti ada nombor 1, 2, 3. Sebab tu dia selesaikan secara sistematik. Selesaikan masalah mengikut turutan, satu siri tindakan mengikut menyelesaikan masalah mengikut satu siri tindakan mengikut urutan. Kira kalau ada 10 step untuk selesaikan masalah, kita kena ikut 1 hingga 10. Set langkah arahan untuk selesaikan masalah. Arahan dan susunan pelaksanaan di jalan mengikut apa yang kita rancang. Contoh macam orang kata kita nak apa yang benda yang kita buat setiap pagi selepas bangun tidur tu. Bangun tidur. So bila kita awak bayangkan awak tengah tidur, macam mana kita nak buat biar dari proses daripada kita baring tu nak pergi ke toilet tu. Awak tak ada daripada baring tu terus bangun berlari. Tak ada. Bangun berlari terus masuk bilik air. Tak sesuai. Barulah kita buka pintu toilet, masuk ke toilet. Tu maksudnya urutan langkah. Setiap langkah set langkah
arahan untuk selesaikan masalah. Tu step 1 sampailah step awak masuk dalam toilet tu. Okey. So kita apa yang kita rancang kita follow. Itu maksud algoritma. Okey. Ni contoh yang seterusnya, contoh algoritma. Bagaimana anda masak air panas menggunakan dapur di rumah? Macam mana awak masak? Awak tahu kan masak kan? Macam mana nak masak air panas? Step by step. Tak ada dah kita ambil contoh mungkin kalau saya ambil mula saya ambil cerik. Saya pergi ke sinking. Yang kedua saya masukkan air dalam cerik. Ketiga tutup kepala cerik. Bawa cerik ke dapur. 4. Kelima, onkan api. Biar tunggu sehingga masak. Ke-6. 7. Air masak, tutup api. Tuang air panas ke dalam cawan contoh. Tu. Okay. Contoh algoritma. Bagaimana kita nak masak air panas gunakan dapur. Boleh? Right. 1.12 ciri penyelesaian masalah berkesan. Ada tiga ciri penyelesaian masalah berkesan. Yang pertama, kos, masa, sumber. Kos. Kos adalah harga yang perlu dibayar untuk peroleh, mengeluarkan, menyelenggara. Kos akan meningkat sekiranya projek tak mengikut tempoh masa yang ditetapkan. Okay? Kos, itu kos. Kos kita nak perlu bayar. Kita katakan kita nak buat ni apa orang kata projek awak ni, projek SK ni. Untuk buat projek awak perlukan laptop. So awak perlukan laptop, awak kena keluarkan duit beli laptop. So nak beli laptop perlukan duit. Automatik dia akan masuk dalam kos awak. Bila awak dah ada laptop, awak perlukan antivirus. Sebab apa? Mungkin awak kerap menggunakan internet. Takut virus masuk awak punya komputer, serang komputer awak. So untuk elakkan benda tu berlaku, awak terpaksa beli antivirus untuk install dalam awak punya laptop. Bila awak beli laptop, tambah lagi dengan antivirus, perlukan duit. Okay? Kos meningkat sekiranya tak mengikut tempoh yang ditetapkan. Okay, kos, risiko dia kalau company lah. Awak ada sela masa untuk selesaikan satu projek. Kalau awak tak siapkan ikut sela masa yang tersebut, awak secara tidak langsung akan menambah kos. Awak kena bayar lebih gaji pekerja, awak kena bayar denda mungkin yang ditetapkan oleh masa awak sign agreement. Tu kos. Okay. Yang kedua, masa. Projek perlu disiapkan mengikut tempoh masa yang ditetapkan. Okay. Kena selesaikan ikut waktu yang ditetapkan. Okay. Sebab bila projek tertunda akan tingkatkan kos. Okay. Bila cepat siap, kos akan turun. Itu relate antara masa dia. Masa dan kos. Boleh? Sumber. Duit, bahan mentah, staff, aset. Okay. Sumber bahan awak punya orang kata source untuk bangunkan projek, untuk gerakkan projek. Okay. Duit, itu duit awak lah. Bahan mentah, macam awak punya laptop, awak punya data-data server. Okay. Staff, kalau awak ada company, awak nak bayar gaji staff. Aset ni macam awak punya sewa office tu. Tu contoh maksud dia. Okay, menjanakan hasil dan perkhidmatan. Kurang sumber, lambat siap projek. Bila awak kurang staff, kurang bahan mentah, kurang duit, awak secara tidak langsung menyebabkan projek awak tu lambat siap. So, 3 benda penting ni untuk menyelesaikan masalah secara berkesan. Kos, masa dan sumber. KMS. Okay. Boleh? Next, ni carta Gantt. Carta Gantt ni adalah jadual perancangan untuk melihat perkembangan semua aktiviti projek mengikut tempoh masa. Carta Gantt ni awak masuk kalau awak tengok dekat gambar rajah ni, dia daripada Januari sampailah Disember. Kira projek awak dalam masa setahun tu. Katakanlah awak punya target awak bulan Disember ni siap projek satu sistem. Okay. So bila dekat
bulan 1 kita tengok. Kenapa dihitamkan bulan 1? Dah masa apa yang awak rancangkan, awak akan tulis pada bahagian program tu. Okey, bulan 1 contoh, benda yang pertama awak buat, beli laptop. Bila nak beli laptop? Bulan Februari. Bulan yang kedua, nombor 2. Okey, Februari ni contoh apa awak buat? Awak kata buat soal selidik. Okey, dan 3, 4 dan seterusnya. Contoh bulan-bulan 5 ni, Jun hingga Ogos awak siapkan projek. Kira 3 bulan tu awak siapkan projek. Awak kena follow lah dia punya timing dia punya, apa orang kata, perjalanan sela masa dia. Bulan 1 buat apa, bulan Februari buat apa, Mac dan seterusnya. So benda cartagan ni kita digunakan untuk kita lihat apa yang patut kita buat daripada bulan ke bulan tu. So dia nak tengok jadual perancangan awak lah, cartagan. Benda ni kalau dalam report nanti, katakanlah ada projek nanti, awak kena buat cartagan ni. Awak yang tetapkan apa yang perlu, apa yang awak nak buat pada bulan 1 sampailah selesai projek awak tu. Okey? Boleh? Okey, 1.13 proses penyelesaian masalah. Okey, proses penyelesaian masalah ada orang kata 4 lah. Okey, yang pertama melibatkan langkah-langkah yang sesuai. Kedua, bergantung kepada jenis masalah yang ingin diselesaikan. Ketiga, setiap masalah perlu melalui beberapa proses. Dan yang keempat, proses tersebut mesti mengikut struktur model generik sebagai bantuan. Kini contoh, ini awak punya pengenalan kepada proses penyelesaian masalah. Okey, ada 8 langkah proses. Ini pun penting juga, suka ditanya dalam exam. Okey. Okey, 8 langkah proses untuk selesaikan masalah. Yang pertama, kumpul dan analisis data. Okey, maksud dia kat sini, bila awak nak buat projek, awak nak bangunkan satu sistem. Katakanlah sistem pendaftaran pelajar 4 sesi 2021. Okey, pertama benda yang awak buat adalah kumpul dan analisis data. Okay, kumpulkan semua berapa bilangan pelajar tahun 2021, berapa bilangan pelajar tingkatan 4 2021. Okey, kumpulkan berapa lelaki ke perempuan, kelas mana. Okey, sebelum ni dia tingkatan 3 apa. Okey. Kemudian yang kedua, tentukan masalah. Apa masalah yang pelajar tingkatan 4 tahun ni hadapi? Awak ceritakanlah. Awak kena, orang kata, buat soal sidik lah. Keluarkan soal sidik. Tanya dia apa masalah dia. Setiap, katakanlah ada 100 orang responden, 100 orang pelajar. Setiap 100 orang tu ada masalah yang berbeza-beza. Okay, mungkin antara 100 tu juga ada masalah yang lebih kurang sama. Okay, bila kita dah tahu apa masalah yang dihadapi oleh pelajar, itu maksudnya kita tentukan masalah. Alright. Bila kita dah dapat masalah apa yang dihadapi, kita jana idea. Macam mana kita nak selesaikan masalah 100 orang pelajar ni. Okay. Jana idea. Masa inilah kita, kalau dalam orang kata SK ni, masa inilah kita dah, orang kata, dah create dah. Dia punya, awak dah boleh bayangkan macam mana bentuknya, interface awak, sistem awak tu. Okay. Macam mana, kat mana buttonnya, kat mana orang kata, macam mana nak loginnya, okey, gambar apa yang awak nak gunakan. Okey, jana idea. Bila awak dah rancang, dah jana idea. Yang keempat, janakan penyelesaian. Okey, macam inilah awak kena buat awak type coding. Nak create type macam-macam coding lah awak akan type dekat bahagian nombor 4 ni. Kemudian bila kita dah siap, tentukan tindakan. Macam mana kita nak suruh 100 orang pelajar ni guna sistem yang kita bangunkan. Okey. Bila diorang sistem dah siap, pelajar guna, dekat sinilah kita akan laksanakan penyelesaiannya. Bila 100 pelajar ni dah key in dan masukkan apa masalah dia, kita laksanakan penyelesaiannya. Okey, lepas kita dah sana, kita dah jalankan, kita dah bagi cadangan kepada 100 pelajar, kita kena buat penilaian pula.
Macam mana kita nak apa respon daripada 100 pelajar tersebut? Dia orang suka ke? Dia orang tak suka ke? Susah nak akses ke? Tu. Okey, buat penilaian. Bila kita dah dapat respon daripada 100 orang pelajar tersebut, kita buat penambahbaikan. Okey, macam mana kita nak orang kata besarkan saiz user ke? Okey. Kita nak orang kata apa yang 100 orang pelajar tu buat respon, kita cuba buat penambahbaikan. Okey, so ada 8 proses penyelesaian masalah. Boleh? Okey, ini penerangan ringkas dia. Yang pertama tadi, kumpulkan analisis data. Okey, mengumpul data tentang punca dan skop masalah. Mengenal pasti hal-hal yang berkaitan dengan situasi. Yang kedua, tentukan masalah. Mengenal pasti masalah utama yang perlu diselesaikan. Mengenal pasti masalah seterusnya. Jana idea, menyeraikan beberapa idea yang dapat digunakan untuk selesaikan masalah. Yang keempat, jana penyelesaian, menyeraikan idea atau langkah semasa merancang penyelesaian. Yang kelima, membuat pilihan terbaik daripada senarai idea yang dibuat. Okey. Yang keenam, laksanakan penyelesaian. Menggunakan pelbagai alat dan teknik yang dipilih untuk selesaikan penyelesaian. Yang ketujuh, penilaian dilaksanakan terhadap langkah penyelesaian. Dan yang terakhir, membuat penambahbaikan. Setiap penyelesaian perlu ditambah baik jika ada kekurangan dan mengikut keperluan. Okey? Itu penerangan ringkas lah. 8 step untuk selesaikan masalah. Boleh? So saya rasa cukup kot untuk hari ni, untuk topik ni, untuk subtopik yang ni. So kalau ada masalah, boleh mesej saya. Okey, Bapa Roger saya. Boleh? Okey, nanti saya akan cari latihan pula, exercise untuk awak buat lah. Okey kelas, itu saja untuk hari ini. Terima kasih.